A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat lagi kita bersama-sama untuk sesi tazkirah pagi selepas subuh. Baiklah, pagi ini kita sama-sama bincang surah Al-A'raf ayat 10 hingga 18. Baik, sebagai mukaddimah lah, Abah beri pengenalan apa yang terkandung di dalam ayat 10-18 surah Al-A'raf. Dalam ayat 10 hingga 18 ini ada pengenalan, perbincangan, pemberitahuan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat kita duduk lah. Allah Ta'ala ciptakan bumi ini sebagai tempat kita duduk dan tempat kehidupan kita di sini. Di sinilah kita cari rezeki, membina keluarga, menguruskan keluarga, menguruskan masyarakat, dan supaya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya kehidupan kita di sini, sumber rezeki yang Tuhan bagi kepada kita di sini, dan peluang untuk hidup di sini, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur di sini dia luaslah. Yang pertama bersyukurnya ialah kita mesti mengutamakan Tuhanlah dalam kehidupan kita. Itu bersyukur. Bersyukur dalam konteks yang luas ialah kita mesti mengutamakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti zahirkan ubudiyah kita tu, iaitu sifat tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu? Sebab Allah Taala lah yang menciptakan kita dengan bentuk yang paling lengkap lah. Ada mata, telinga, kedudukan badan, kedudukan fizikal tu nak banding dengan makhluk lain, manusia antara makhluk yang paling sempurna lah. Sebab tu Tuhan perintahkan kita supaya bersyukur. Baik, selain daripada kita mempunyai kedudukan anggota fizikal yang lengkap, Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi kita ni sebenarnya ada dua lah, satu jasmani iaitu fizikal dan satu rohani iaitu roh kita. Jadi gabungan dua ni menyebabkan manusia jadi sempurna. Haiwan pun ada juga roh, tapi nak banding dengan roh manusia paling lengkap sebab roh manusia ni boleh menampung ilmu pengetahuan. Daripada ilmu pengetahuan itulah manusia boleh berkembang, bergerak maju ke hadapan. Berbanding dengan makhluk lain, kucing, tikus ada juga roh, tetapi mereka tak boleh tampung ilmu pengetahuan. Maknanya nak berkembang dalam konteks kehidupan sempurna tak boleh, dia tak meningkat. Kalau hidup dia macam tu je lah. Sampai akhir zaman pun memang begitu dia. Manusia tak. Daripada satu tahap dia akan berkembang, maju. Dan pengetahuan dia akan bertambah. Baik. Jadi atas dasar itulah balik dalam ayat seterusnya Tuhan ingatkan balik kita kepada cerita lama, iaitu manusia pertama, iaitu Adam alaihissalam, kan? Jadi dalam antara ayat 10 hingga 18 ini Tuhan ceritakan balik kisah lama, iaitu bapa kita, tok nenek kita dulu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Tuhan bentuk Nabi Adam dengan sempurna dan Tuhan bagi ilmu pengetahuan kepada Adam. Tuhan ajar semua. Sebelum Adam turun ke bumi ni, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua perkara yang berkaitan dengan bumi ni. Termasuklah nama-nama pokok, nama-nama binatang, bahkan semua perkara ada dalam pengetahuan Adam alaihissalam. Faham tak? Jadi dengan sebabnya ada ilmu pengetahuan itulah Adam alaihissalam menjadi mulia. Kita hari ni pun sama juga. Banyak ilmu kita lagi tinggi makam kedudukan kita. Faham tak? Dan orang sekeliling kita kena beri pengiktirafan, ijazah kata kalau di universiti tu, memberi ijazah, memberi pengiktirafan, memberi pengakuan bahawasanya kita telah memiliki ilmu pengetahuan. Faham tak Bi? Jadi orang yang berilmu ni satu makam yang tinggi tau. Begitulah Adam alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dia semua ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan di bumi ni. Maka satu ketika dulu Adam alaihissalam diberi pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan oleh makhluk yang ada masa itu, antaranya para malaikat lah. Lalu Tuhan perintahkan para malaikat supaya sujud pada Nabi Adam. Ini perintah Allah, supaya sujud pada Nabi Adam, memberi pengiktirafan kepada dia kerana dia banyak ilmu pengetahuan. Baik, di sana juga ayat seterusnya menceritakan ada satu jenis malaikat, jin lah, yang maksudnya iblis lah. Iblis ni dulunya dia bukan nama iblis, dia nama Azazil. Satu jenis jin, bangsa jin yang dibawa oleh malaikat naik ke langit dan hidup bersama malaikat dengan masa yang lama sehingga dia terkenal sebagai golongan malaikat juga. Tapi dia Azazil. Tapi Azazil ni dia itulah, dia ada dalam diri dia tu sikap takbur, maknanya membesarkan diri, tak mau memberi pengiktirafan kepada orang lain. Dia simpan benda tu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat sujud pada Nabi Adam, beri penghormatan, Azazil ni tak maulah. Bahkan dia menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan alasan dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi apabila dia menentang perintah Allah, pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghukum dia sebagai golongan yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lalu dia bertukar nama menjadi iblis dan dikeluarkan daripada surga, di luar surga dah. Sebab dalam surga ni satu hal juga, dalam surga ini merupakan satu tempat untuk golongan-golongan yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surga, abang ulang balik, merupakan satu tempat golongan-golongan makhluk manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau nak balik ke surga, kena adalah sikap tu. Jadi sikap takbur. Faham tak? Sikap takbur tu kena kikih buang dulu. Buang. Dan selama mana ada sikap tu dalam diri kita, selama itulah kita menjadi terhalang. Sebab tu kena taubat apa tu. Nak buang. Daripada takbur inilah menyebabkan kita tak bersyukur ni. Dan tak mau mengendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada sikap takbur dalam diri kita tu. Sikap membesarkan diri. Sikap mengutamakan diri kita daripada orang lain. Itu yang menyebabkan kita kurang nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bertentangan tu. Sedangkan Tuhan membuat kita di bumi, mencipta kita, memberi kehidupan kita di bumi ini supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Tapi apabila ada sikap takbur, dia akan berlawanan dua tu. Dan dengan takbur inilah kita akan ditarik kepada benda-benda yang mazmumah yang lain lah. Yang benci orang lain, tak mengendahkan agama apa, dia berpunca daripada tu lah. Baik, kita tengok ayat tu. Tengok semua mah. Abang baca ayat. Jumpa semua. Ayat 10. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Wa laqad makkannakum, dan sesungguhnya kami telah mengukuhkan, menetapkan, memberi penempatan kepada kamu fil ardi, di atas bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan kepada kamu fiha, padanya di bumi ini ma'ayish, tempat penghidupan. Dua di sini. Yang pertama, Allah Taala kukuhkan kita, menjadikan kita memberi kepada kita satu penempatan di bumi ini, dan yang keduanya memberi suasana penghidupan. Satu keadaan yang boleh kita hidup di sini. Sesuai lah. Ada oksigen, ada makanan, ada air. Ini Tuhan buat ni. Kita jangan anggap benda tu ada dengan sendiri. Bukan. Sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Yang setengah orang tak anggap benda ni muncul dengan sendiri. Bukan dia muncul dengan sendiri, tetapi itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sehingga kita sesuai di sini. Faham tak? Maknanya kalau tak ada syarat, tak ada oksigen, tak ada air, tak ada bumi, kita tak boleh hidup. Macam mana makanan nak tumbuh, binatang nak hidup, makanan tumbuh-tumbuhan nak tumbuh, yang menjadi sumber makanan kepada kita, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia cipta memang untuk kita. Faham tak tu? Dan sesuai manusia di bumi ini ialah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kena faham tu. Okey. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan segala-galanya
di bumi ini, tapi kebanyakan manusia tidak mengendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena renung tu ayat tu. Sebenarnya kita ni setiap saat tahu. Setiap saat kita menggunakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Udara yang keluar masuk dalam hidup, masuk keluar. Itu anugerah Tuhan. Yang telah Tuhan qadarkan kepada kita. Yang telah Tuhan peruntukkan kepada kita. Berapa nafas kita boleh, berapa juta nafas yang kita boleh hembuh hisap. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan memang dia peruntukkan kepada setiap orang. Berapa daripada kita lahir sampailah kita mati, Tuhan telah mengqadarkan, telah menentukan kepada kita selama mana kita boleh hidup. Jadi kena bersyukurlah. Tuhan buat makanan, air, sebanyak mana kita boleh minum, sebanyak mana makanan kita boleh makan, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kena ingat tu. Kita duduk sedap hidup atas dunia ni, kena tengok sikit siapa bagi tu. Tuhan bila-bila masa dia boleh berhenti ke apa boleh. Tapi dengan sifat rahmat dia, kasih sayang dia kepada kita, dia bagi je. Walaupun banyak di kalangan manusia ini tak mengendahkan Tuhan, Tuhan tetap bagi juga. Tapi isunya di sini kita kena beringat dan kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersyukur kepadanya. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih maksudnya kita menunaikan tanggungjawab yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kat atas kita lah. Yang paling utama itulah kata rukun Islam tu kena buat lah. Mana yang kita mampu kena buat. Paling utamanya ialah solat. Kena jagalah. Supaya kita jadi orang yang bersyukur, paling utamanya ialah solat 5 waktu. Kena jaga, kena berkorban sikit. Benda-benda baik ni memanglah dia berat. Benda untuk masa depan ni dia berat lah. Nak menunaikan solat ni kalau kita tak khusyuk, memanglah dia menjadi satu bebanan kepada kita. Tapi kalau setelah kita khusyuk, setelah kita sedar akan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah benda tu membantu meringankan beban tu. Sama tapi kalau kita nak menghadapi SPM, nak study, nak ulang kaji, dia memberatkan lah. Sebab apa? Sebab satu bebanan untuk kejayaan kita pada masa hadapan. Begitu juga solat, satu bebanan untuk kejayaan kita di alam akhirat. Dia menjadi berat lah. Sebab tu kena sabar mendirikan solat. Boleh faham tak? Jadi kena lah. Kalau rasa penat ke apa, kena buat juga lama-kelamaan supaya dia sebati dengan jiwa kita, sehingga kita terasa kalau tak solat tu rasa tak sedap. Nanti dia dah sebati lah tu. Bukan lagi orang kata rasa beban, tapi tak buat itu merasa beban. Supaya dia sebati dengan kita. Okey.